Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi jemaah yang ingin mengikuti pengajian, hendak je kamu himbau duduk lebih dekat, lebih tahu kena bacut. Kadang kurang jelas mik mungkin lebih terang tak tahu. Dan lagi tersebut di dalam Hadaiqul Anwar, bermula segala faedah bagi orang yang membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 41 faedah. Pertama, menjunjung titah Allah dengan salawat itu. Yang kedua, muwafaqat akan dia Allah pada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hadaiqul Anwar disebutkan ada 41 kelebihan bagi orang yang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan mengucap salawat, orang tersebut telah menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika dia membaca salawat, maka dia telah muwafaqat, yaitu bersama-sama dengan Allah membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, muwafaqat akan dia malaikat pada salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, muwafaqat bersamaan salawatnya itu dengan para malaikat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hasil 10 salawat daripada Allah atas orang yang salawat atas Nabi 1 kali. Yang kelima, diangkat baginya 10 derajat. Yang keenam, disurat baginya 10 kebaikan. Yang keempat, orang yang membaca salawat atas Nabi 1 kali, maka Allah akan membaca salawat untuknya 10 kali. Maknanya Allah memberi rahmatnya, kasih sayangnya kepada orang yang bersalawat 1 kali. Allah beri kasih sayangnya 10 kali kepada orang itu. Yang kelima, diangkat baginya 10 derajat. Derajatnya Allah tinggikan 10 derajat. Yang keenam, disurat baginya 10 kebaikan. 1 kali salawatnya Allah balas 10 kebaikan. Yang ketujuh, dihimpunkan daripadanya 10 kejahatan, dihempaskan daripadanya 10 kejahatan. Maka Allah ampuni, Allah hilangkan 10 kejahatan daripadanya dengan sekali salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, diharapkan kabul doanya. Yang kesembilan, sebab bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesepuluh, sebab bagi ampunan dosanya dan menutupi segala aibnya. Yang kedelapan, dengan membaca salawat atas Nabi
haraplah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, salawat itu menjadi sebab mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu merupakan syafaat bila baca selawat. Yang ke-10, salawat itu menjadi sebab Allah mengampuni dosanya dan ditutupi segala aibnya. Segala kecelaan-kecelaannya akan ditutupi oleh Allah sebab membaca salawat. Yang ke-11, sebab bagi memadakan barang yang dicitanya. Dengan sebab salawat, orang tersebut tidak tamak terhadap cita-citanya. Dia memadai cita-citanya itu, tidak terlalu mengejar cita-cita, tapi dia qanaah di dalam cita-citanya. Tidak yang ini belum ada, itu harus ada. Nyo golom terus yang jih benar, cita-cita jih benar, cita-citanya benar. Hana mana? Tapi dia akan qanaah terhadap cita-citanya itu. Kan dia padai. Yang ke-12, sebab bagi mendapatkan hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab salawat itu menjadi sebab berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, sebab bagi menempati bersedekah. Orang yang membaca salawat itu, maka dia akan menduduki tempat orang yang bersedekah. Yang ke-14, sebab bagi menunaikan segala hajat. Kalau ingin hajat kita dikabulkan oleh Allah, maka bersalawatlah kepada Rasulullah. Plus selawat. Yang boleh nak hajat kebutuh oleh Allah, baca selawat, boleh baca selawat. Yang ke-15, sebab bagi salawat Allah dan malaikat atas orang yang salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, itu menjadi sebab Allah dan malaikatnya berselawat untuk kita yang membaca salawat kepada Nabi. Menjadi sebab itu. Ya. Yang ke-16, sebab bagi menyucikan dan berkah atas orang yang salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucap salawat, maka sebab salawat itu menyucikan dan mendapatkan keberkatan bagi orang yang membaca salawat. Akan suci kita, akan disucikan dan akan mendapat barakah. Yang ke-17, sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Dengan salawat itu menjadi sebab cinta seorang hamba itu kepada syurga sebelum dia mati. Cinta ke syurga golom mati. Bahkan syurga juga mencintainya. Syurga suka, cinta kepada orang yang membaca salawat. Galak ai. Bidadari kah? Galak ai ke orang yang baca salawat. Yang ke-18, sebab bagi kelepasan daripada huru-hara hari kiamat. Huru-hara yang terjadi pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Dan kita mohon kepada Allah agar kita tidak diberikan hidup pada hari huru-hara kiamat. Sakit tak huru-haranya?
Jadi kalau ingin tidak berjumpa dengan huru hara kiamat, banyaklah bersalawat supaya berselamat oleh Allah. Ke-19, sebab pergi menjawab Nabi atas orang yang salawat atasnya. Selawatnya jud ke sebab Nabi menjawab atas orang-orang yang meselawat gegaknya. Ketika meselawat ke Nabi, Nabi kebalak selawat ke danyonya. Yang ke-20, sebab menjaga bagi lupa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat jud ke sebab gedanya hantua de ke Nabi. Hantua je. Seperti baca lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini harus dah tahu. Harus dah tahu. Roda Saud dia Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hantu dia ke Nabi. Saya baca selawat, dia tak sambut selawatnya. Ingat dia ke Nabi. Hantu. Yang ke-21, sebab menghilangkan papa orang yang salawat atasnya. Faedah salawat yang ke-21, Allah akan menghilangkan kepapaan atas orang yang membaca salawat. Nyanjik ke sebab han papa katanya Hudid dengan baca selawat. Bermesa dah perang. Seandainya Rasulullah nyan Hudid sajan katanya. Putra ada lagi. Ada pegah senabi Allah Rasul Hudid nah saja yang merumpok putra ada pegah pada Nabi. Mungkin punya berhadapan dengan Rasulullah hendak hai tu bit tu hana ada putra dan nak pegah nyan ban cinta nyan bar rindu merumpok dengan Nabi sangan takalan wajah Nabi mandang hanji tu bit lesu putra dan nak pegah pada Nabi. Putra harapan yang dan ungkapkan Nabi hai tu bit itu. Yang tak bayangkan. Mesti buat orang tegedi ke perumpok oleh Allah dengan Nabi dunia ini. Merumpok dengan Nabi putra han itu bit tu. Bila terpandang wajah Nabi sang kibar kan ada punya bahasa Aceh. Hai tu bit nya. Nyan ban bukan nyan ban terharu. Ini pun Yang ke-22, sebab bagi mengharumkan bau tempat salawat dan tiada kembali atas ahlinya menyesal pada hari kiamat. Yang ke-22, salawat itu menjadi sebab mengharumkan baunya tempat salawat itu dibaca. Orang yang baca selawat nyan urang kiamat tubuh gak nyan be wangi mengadhat be harum baunya, harum cukup mengat be dan hana penyesalan bagi orang yang membaca salawat, hana penyesalan. Yang ke-23, menafikan daripada hamba itu bakhil daripada salawat atas Nabi tatkala disebutkan namanya. Olehnya hana krit ba orangnya untuk gebaca selawat wante urang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Han krit. Baik kalau orang tu dah dakwah atau dah dengar khutbah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang keseut Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Adapun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad geseut hankrit ke mati kedengaran Nabi disebut, dia akan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-24, kemenangan daripada doa orang atasnya, dan hinalah orang yang meninggal salawat atasnya tatkala disebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. Orang membaca selawatnya akan dimendoa oleh orang untuk memperoleh kemenangan, dan akan hina orang yang haitim baca selawat ahwate nan Nabi disebut, dikeji dan didengar lagi. Orangnya hina, akan kepehina oleh Allah. Maka setiap nama Nabi disebutkan, disunatkan bersalawat. Manduku khatib berarti baca khutbah nak baca nak sebut nan Nabi memang belaka, berarti memang belaka dah baca selawat dia. Setiap nama Nabi disebutkan, ucapkanlah salawat. Ke-25, datang orang yang salawat itu atas jalan syurga, dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia daripada jalan syurga. Orang kiamat, orang yang sering membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nyan ahwate geja jalan menuju syurga. Orang yang hana selawat wate geja jalan menuju neraka. Orang kiamat. Ya. Nyo yang kepegahnya hana tingan. Yang pegahnya orang muselawat mantang tapi hana kasat hana kasat hati. Munyo nak kasat hati, utek muselawat mesti nak tingan. Rahmat dan sejahtera Allah limpahkan atas Rasulullah Muhammad tu utek muselawat nak tingannya. Nyan pahala haji hanya Allah yang dupu. Hana sadupu. Cok Allah yang dupu pahala, orang yang gemeselawat nak kasat di dalam hati, nak ingat makna, nak ingat ke Nabi, nyan pahala hana sadupu. Allah yang dupu pahala, nyan ban raya pahala. Raya tak pahala. Yang ke-26, lepas daripada busuk majlis yang tiada mengucap padanya zikrillah dan rasulnya. Majlis-majlis yang majlisnya nak dibaca selawat, maka majlisnya wangi be. Majlis yang nak zikir, yang nak selawat, yang baca selawat, maka majlisnya akan zikir be. Gadah backing buat majlisnya. Tapi majlis yang tidak bersalawat, majlis yang di dalamnya tidak ada zikir, tidak ada salawat, maka majlis itu bangkai. Majlis bangkai, majlis kiang, majlis hana mangat be. Nah, jadi majlisnya tetap ini diawali dengan salawat, diawali dengan zikir, majlis-majlis. Tapi majlis tumpuk-tumpuk hana baca selawat, hana baca zikir, yang gaduh perah dunia, nyan majlis bangki. Majlis bangki. Pula menumpuk-numpuk menumpuk-numpuk. Iwata so awak main band, imiup awak grup-grup, nyan majlis bangki. Kan majlis bangkai. Yang ke-7, yang ke-27, sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna kalam sebab membaca salawat. Sudah baca puja mentang, hana baca salawat, hana sempurna kalamnya.
Tuturnya hana sempurna. Biasa setiap tutur yang diawali dengan puji dan salawat, itulah perkataan yang sempurna. Tutur yang gad, tutur yang jero. Yang ke-28, sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siratal mustaqim. Orang yang bersalawat akan mudah berjalan di atas siratal mustaqim. Sejak tu siratal mustaqim, tenang kan, aman. Mendapat kemenangan. Gelar. Yang ke-29, sebab bagi berjumpa orang yang mensalawat atas Nabi dengan Allah dan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang baik-baik antara langit dan bumi. Dengan le selawat jet ke sebab sehingga yaumil mahsyar kita yang merumpuk dengan Allah dan merumpuk sanjungan antara langit dan bumi. Orang yang menselawatnya sabe dipuja, disanjungi oleh sesuatu yang ada antara langit dan bumi. Yang ke-30, sebab bagi rahmat Allah. Selawatnya jud ke sebab merumpuk rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-31, bagi berkat. Tanya nak berkat dalam hidup, ngena selawat. Yang ke-32, sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertambah-tambah kasih akan dia, dan yang demikian itu satu tempat daripada tambatan iman, karena tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia. Dengan selawatnya jid ke sebab katanya mutamah-tamah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mutamah cinta kepada Rasulullah, maka sempurnalah iman katanya. Cinta kepada Rasulullah itu menetapkan sempurnanya iman katanya. Cinta kepada Nabi. Yang ke-33, sebab bagi kasih akan Nabi. Sebab bagi kasih Nabi akan orang yang mensalawat atasnya. Yang ke-30, faedah selawat. Dengan sebab selawatnya Nabi cinta ke katanya, Nabi sayang ke katanya. Yang ke-30, sebab bagi dapat petunjuk hamba dan hidup hatinya. Dengan sebab selawat katanya akan merumpuk petunjuk kepada Allah, dan katanya hati katanya akan hidup hana mati, iman akan hidup hana mati. Yang ke-35, sebab bagi dilentangkan orang yang salawat itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dia padanya. Dengan selawat maka Allah akan kepenampak orang yang menselawatnya bak Nabi dan disebut nan orang yang menselawatnya. Maka masa menulis sembahyang maghrib ni dah baca selawat ke Nabi, nyan ke pelemah ini Nabi lang kubur geduk ke kalan. Kekalian kepelemah li Allah, kepelemah li malaikat Allah. Kekalian di Islamik malamnya oleh sembahyang maghrib bulan naik menselawat kepada lu. Kekalian ni Nabi sebut nan li malaikat. Pulen di Islamic Center yang nama selawat li sembahyang maghrib anai waju, pulen menansit di tempat-tempat yang lain. Disebut nama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma menyoyang wa kau cukup malik. Tak pelikut kekalan Nabi, ya Allah, pelikut haitim baca selawat ke lu. Kekalan ni Nabi. Jangan selawat. Yang ke-35, yang ke-36, sebab bagi tetap atas imannya. Perle iman bertetap Nabi Allah hingga dawa ba Allah bermati dalam iman bela meselawat. Kepu deman tanya ibadah kok jahat. Ibadah cukup jahat. Tapi
Wate mati hana dame iman. Na'udzubillah. Dan dengan sebab selawatnya, hidayah Allah akan tetap bak kedai yang sabi. Hidayah Allah akan tetap hingga kedai yang hidup dalam iman, mati dalam iman. Orangnya ulama sufi yang geklik gemau ba'a ba Allah sabi urangan malam. Kan karena neraka yang geklik gemau ba'a yang ia gecak laki ba Allah baik ni cabut hidayah bak lu. Kop dia gecabut hidayah oleh Allah hamba agaknya. Karena pasti ketika hidayah gecok pulang oleh Allah, pasti je kafir. Je kafir. Cukup ya ulama sufi. Ulama yang kakasyaf, kadruh makrifah, yang dia hurangan malam geklik mau ba'a Allah yang kanya. Baik gecabut hidayah yang kagebi oleh Allah. Cabut hidayah. Maka perlu dia bertetap bila baca selawat ke Rasulullah. Yang ke-37, menunaikan dengan salawat itu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syukur atas nikmat Allah yang memberi nikmat dengan dia atas kita. Ngenta baca selawat gedayo kata tunaikan hak atas Rasulullah. Hak Rasulullah atas gedanyo. Itu dengan membaca salawat, dan dengan baca salawat gedayo ka syukur atas nikmat Allah yang nikmatnya Allah bi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah bi melalui Rasulullah. Pertama pun iman, Islam, ihsan. Nyan menyohana tu Rasulullah kahana ada depu imannya, putra Islam, hana taturi Allah menyohana tu Rasulullah hana seputuri. Artinya nikmat, bahagian daripada nikmat yang Allah bi melalui Rasulullah. Maka gagakeun wa ma Muhammadun illa rahmatan lil alamin. Tidak adalah Muhammad itu melainkan rahman bagi sekalian alam. Ini ya. Ini syukur. Dia tanya na Rasul, geme nikmat Allah. Jadi dengan selawatnya kita menglam bahagian syukur, lam bahagian mensyukuri nikmat Allah, kita meng selawat. Jadi urang ba selawat, hana syukur itu nikmat. Nah ulama na tarikan siuro semalam sertuh ke, na tarikan asai uro Jumaat puluh ke, na tarikan yang pegah siuro semalam leher tu ke, na tarikan yang pegah malam leher tu uro leher tu, na yang pegah tarikat siuro semalam seribe ke. Nah tengok dah terah tarikat tu yang dah nak sedot. Jangan pokok je bukan yang tarikatnya na yang 40 surah Jumaat, na ulama tarikat surah Jumaat mendeng yang baca 40 ke, na ulama surah sertuh ke tarikat kaya, na yang tarikat dia baca urul hertu malam hertu, na yang tarikat surah malam seribe pajan dan nak baca terserah pokok ji surah malam na seribe. Adapun urul nal hertu malam nal hertu, oh nak demi baca dulu dia hasa kadang panjang watim demi baca hertu untuk dia tengut malam demi baca hertu, berarti tarikat ulamanya kata pun ya ayat tarikat na yang bentuk umum nyokan tarikat bentuk umum ngepegah oleh ulama, ngepegah dalam hadis nyokan tarikat dalam bentuk umum je amalkan ya. Lagi ke Nabi so yang baca bismillahirrahmanirrahim ini buat 20 saga kadang ke nyau bina hajat ji kebedruh oleh Allah dan kepuji bala dan rumah ji han tutup yang tarikat
tarikat dalam bentuk umum pegang Nabi. Ya. Yang tarikat ke jalan. Ya, tarikatnya jalan. Dia cara baca bismillah. Pegang Nabi menyona wapluh sago saja. Ya. Yang ke tarikat. Yang bentuk umum ke. Yang ke-38 mengandung bagi menyebut zikrillah dan syukur akan dia dan makrifat akan nikmatnya. Baca selawat, berarti dalam baca selawatnya dikandung le selawatnya saban dengan menyebut nama Allah, kemudian itamang lam syukur dan taturi katanya, taturi akan nikmat Allah dengan membaca salawat. Yang ke-39 bahwasanya salawat daripada hamba itu doa dan memohonkan daripada Tuhan bagi dirinya. Tanya siapa salawat kepada Nabi yang disebut dengan doa, dan doanya kedua kita mohon. Kedua dia mohon. Dia baca selawatnya ke tahu ke kita nyo ibu. Kan ke Nabi tidak tahu syurga. Jadi doanya ni ke kedua dia. Yang ke-40 adalah bagi orang yang membanyakkan salawat itu melihat akar rupanya yang mulia dan termentari pada hatinya. Orang yang le baca selawat ke pegah akan gekalan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja kala para ulama lagi wali-wali kutub di daerah Yaman, kan, di Tarim. Tarimnya kan negeri seribu aulia. Tarimnya orangnya getume kalan wajah Nabi ngan selawat. Lam lumpo getume kalan Rasulullah ngan selawat. Selawat merumpuk kalan Rasulullah, dan hati kitanya akan tersinari, selalu, akan selalu bercahaya. Yang ke-41 adalah orang yang membanyakkan salawat itu menempati akan makam syekh yang murabbi akan dia. Yang ke-41 orang yang baca selawat yang akan merumpuk makam gure, makam maha guru pendidikan, orang yang mendidik, kan merumpuk makam syekh yang mendidik. Orang yang baca selawat, maka selawatnya rumit, berat syit apa untuk baca selawatnya berat. Kadang-kadang disebut dan Nabi tengok hana tinggal dia kan, hana tinggal dah baca selawat. Dan lagi salawat itu isi kahwin anak budiadari dan harga mahligai dan menempati akan merdekakan sahaya dengan dia, Allah. Dan lagi ke perahalam jename budiadari dalam syurga selawat. Nabi Adam putra jename menikah dengan Siti Hawa, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat waktu Nabi Isra Mi'raj, gekalan le Nabi sidro malaikat jumlah anak jaro 1 juta anak. 1 juta anak. Maka ditanya Mbak Jibril sonya piuh lah pegah ada Jibril nyan malaikat Allah yang tukang catat ujian duk naret kena atas bumi Allah.
Itu hujan dupna boh titip red hujan kena atas bumi Allah yang catat malaikatnya. Malaikat itu. Dia bertanya oleh Rasulullah. Ni tulis dia mau hujan. InsyaAllah bina hujan yang itren atas bumi Rasulullah tulis. Di boh titip itu hujan medip. Tapi kekele malaikatnya mbak Rasulullah. Na yang han long tulis. Ya Rasulullah, ya Muhammad, long tulis. Han sempat long tulis. Melebihi daripada jatuhnya hujan di atas bumi. Nyan han sempat long tulis putra katanya Nabi. Rahmat yang kebetul oleh Allah kepada umat gata yang berselawat kepada gata. Maka rahmat yang jitrennya melebihi daripada turunnya hujan long tulis. Di malam Isra nyambang kedudukan salawat. Maka di antara ibadah-ibadah yang katanya pupu, zikir katanya, tasbih katanya, golem tentu keterima oleh Allah. Tapi selawat han gedulak oleh Allah. Han gedulak. Selawat jaminan han gedulak oleh Allah. Tetap keterima. Maka berlela selawat. Bahkan selawatnya lagi tak beramno katanya. Tanpa nak kasat hati, iringi dengan teringat hati, tetap lebih pahala oleh Allah. Monyo hana diiringi dengan ingat di hati, hana sadupu pi. Monyo ingat dalam hati, waktu dia baca selawatnya ingat ke Nabi, nya hana sadupu dukna pahala, cukup jak yang tu putok Allah dukna raya pahala. Yang pegah-pegah yang hana baca mentang ni. Nyo nak ingat ke Nabi tiga go, dak ingat li, kan? Tapi nyanduk pahala, hana nyo ingat ke Nabi lebih lah. Oh, nak ingat dukna raya gebi nilai nama. Hai malaikat pencatat hujan, hai kira rahmat keputusan oleh Allah ke orang yang baca selawat. Nyan malam Isra Mi'raj merumpuk dengan malaikatnya. Bagi ulangi. Kali ni Nabi katanya Pak Jibril. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang siapa salawat atasku sekali, salawat Allah atasnya 10 kali. Maknanya memberi rahmat Allah atasnya 10 rahmat. Orang yang baca selawat siga ke Nabi, nyan gebalah oleh Allah 10 buah rahmat gebi kepada orangnya yang baca selawat. Maka berkata setengah sahabat bagi Rasulullah, adakah yang demikian itu dengan hadir hati? Sabdanya tiada, tetapi yaitu bagi tiap-tiap orang yang salawat atas lalai hati, dan lagi diberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan seumpama bukit, dan malaikat meminta doa dan meminta ampunan baginya. Ya, yang kayak yang mana? Bukan Nabi. Yang oleh sahabat. Ada masalawat kayak nanti ingat kerana hana lalai hati. Dengan gebi pahala oleh Allah dan gebi pahala ubi bukit raya, dan malaikat gelaki ampun kepada orang yang baca selawatnya. Yang lalai yang lalai hati. Hana ingat bukan Nabi. Allahu a'lam bis-shawab wa ilaihil masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waktu Isya kata insyaallah kita lanjutkan kembali dalam salat tahap ke